Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepada kita ini kesempatan dan juga diberikan kepada kita ini ruang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan memberikan kebaikan kepada diri saya terutamanya dan juga kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di dalam hidup kita ini kita melakukan banyak perkara untuk kita memenuhi segala macam keperluan dari segi pekerjaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, negara kita dan sebagainya. Di dalam semua perkara yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, ada satu perkara yang sangat penting yang kita kena titik beratkan, iaitu di dalam semua perkara yang kita lakukan itu mestilah disertai dengan keberkatan, mestilah disertai dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan al-barakah? Apa yang dimaksud dengan keberkatan? Selalu kita sebut tentang barakah. Barakah membawa maksud bertambahnya kebaikan dan berterusan kita memperolehinya di dalam kehidupan seharian kita. Dan apabila Allah Jalla wa'ala mengurniakan kepada seseorang insan itu keberkatan, ada tanda-tanda yang akan dapat dilihat oleh orang itu. Di antaranya terasa lapang waktunya sehinggalah dia mampu menyelesaikan banyak urusan dalam kehidupan seharian. Semua orang mempunyai waktu yang sama dalam hidupnya, tetapi ada orang boleh menyelesaikan banyak perkara dalam waktu itu, tetapi ada orang yang tidak boleh menyelesaikan banyak perkara dalam tempoh waktu yang sama. Orang-orang yang diberikan keberkatan oleh Allah Jalla wa'ala, dia akan terasa lapang waktunya sehinggalah dia mampu menyelesaikan banyak urusan di dalam kehidupan seharian. Allah memberikan kepadanya itu tambahan energi serta bersemangat tinggi untuk menyelesaikan satu-satu perkara. Dikurniakan kepadanya itu ketenangan jiwa, meskipun dari sisi pandang manusia lain kehidupannya itu mungkin susah, mungkin tidak semewah mana, tetapi Allah memurniakan di dalam jiwa raganya ketenangan jiwa yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Dan dikurniakan kepada orang yang mendapat barakah ini rezeki serta memperolehi berbagai kejayaan dalam perkara-perkara yang dilakukan. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, barakah ini bukan sahaja boleh dikecapi oleh individu, ia juga boleh dikecapi oleh keluarga, oleh masyarakat setempat, daerah, negeri dan negara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf yang selalu kita baca. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman serta mereka bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka itu pintu pengurniaan yang melimpah-limpah barakahnya minas samai wal ardh, daripada langit dan bumi. Walakin, kata Allah, tetapi walakin kazzabu fa'akhaznahum, tapi mereka mendustakan Rasul kami, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun,
lalu kami timpakan kepada mereka itu dengan azab siksa disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakah yang kita perlukan itu, keberkatan yang kita mahukan itu ada pemiliknya. Siapakah yang memiliki, yang boleh memberikan keberkatan kepada insan? Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, yakni maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah yang maha berkat membawa maksud banyaknya keberkatan dan bertambah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita faham barakah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kepada siapa yang Dia mahu. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada insan, Al-Quran adalah petunjuk. Quran mempunyai berbagai-bagai keistimewaan, dan Al-Quran juga mengandungi perkara yang kita bincangkan di sini, iaitu barakah. Oleh kerana itu, mana-mana manusia yang menghayati Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, yang mengamalkan apa yang disuruh oleh Al-Quran, maka dia akan memperolehi keberkatan daripada Tuhan punya Al-Quran, iaitu Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Sad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, iaitu kitab yang mempunyai banyak faedah-faedah dan manfaatnya, iaitu keberkatan untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat, mengambil iktibar. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan datangnya barakah di dalam kehidupan kita? Kita mesti melakukan beberapa perkara supaya keberkatan itu dihantar oleh Allah kepada kita. Apakah yang perlu kita lakukan? Di antaranya, orang-orang yang mahu mendapat keberkatan daripada Allah Jalla wa'ala, mereka sentiasa bertakwa, mereka sentiasa menjaga ibadah, dan mereka ini sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini memperbanyakkan istighfar pagi dan petang, siang dan malam, dan mereka berusaha meninggalkan segala perkara maksiat yang dilarang oleh agama. Dan orang-orang yang mahu barakah hadir di dalam dirinya, sentiasa berdoa, sentiasa meminta, sentiasa merintih kepada Allah Jalla wa'ala agar dikurniakan keberkatan itu kepadanya. Yang saya muliakan tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola, adalah contoh yang paling agung bagi kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa di dalam hidupnya tidak lari daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika mana Nabi bertemu dengan orang yang baru berkahwin sekalipun, pengantin baru, Nabi mendoakan kepada mereka agar diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu, semoga Allah memberikan keberkatan ke atasmu, dan Dia menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Orang-orang yang mahu keberkatan itu hadir dalam dirinya, mestilah dia berusaha untuk menjaga batasan syariat ketika mana dia bekerja,
ketika mana dia mencari rezeki untuk diri dan keluarganya dan berusaha untuk mengelakkan mencari rezeki dengan cara yang diharamkan ataupun dengan cara yang syubhah di sisi agama, berusaha untuk mengelakkan itu. Orang-orang yang mahu keberkatan itu hadir dalam dirinya mesti menjaga silaturrahim dan menjaga hubungan sesama makhluk, sama ada yang dekat maupun yang jauh, dan mereka bijak menyusun waktu dan membuat perancangan yang terbaik agar setiap perkara yang mereka rancang itu akan mendapat kejayaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika kita inginkan keberkatan itu datang menyapa diri kita, haruslah kita ini mengamalkan sifat pemurah. Kita suka membantu, bersedekah pada setiap hari, dan itu semua akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan juga yang paling penting, sentiasa kita bermujahadah terhadap diri kita. Tuan-tuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapakah kita perlukan barakah dalam kehidupan kita? Kerana barakah inilah yang memberikan kebaikan kepada kita, dan juga jika ia hilang, dia juga membawa kebaikan itu pergi bersamanya. Kita pernah ingat tentang cerita negeri Sabak. Kita boleh renung bagaimana situasi buruk yang telah menimpa negeri Sabak kerana hilangnya keberkatan lantaran penduduk-penduduk negeri Sabak ketika itu tidak berpegang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah ceritakan dalam surah Sabak, antara lain kata Allah, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak itu satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur, yang mana kebun ini terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, yakni aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Maka kita lihat orang-orang negeri Sabak, mereka berpaling ingkar. Lalu kata Allah, kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi padanya dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Tuan-tuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada cerita tadi tidak mustahil satu negeri, satu negara yang dulunya makmur tetapi boleh berubah sebaliknya. Kenapa? Kerana apabila keberkatan itu sudah tidak ada lagi pada negeri itu. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama melakukan kebaikan. Semoga keberkatan datang kepada diri kita dan masyarakat kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara Malaysia kita yang tercinta ini dikurniakan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, hasil dari tertegaknya keadilan kepimpinannya, terhapusnya rasuah di kalangan rakyatnya, rakyat yang saling sayang menyayangi, dan tidak tersebarnya tuduhan-tuduhan palsu dan sebagainya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan penerangan ini dapat memberikan kebaikan sedikit sebanyak kepada kita, dan kita berusaha di dalam kehidupan kita ini. Setelah kita melalui madrasah Ramadan, kita menjadikan barakah di dalam kehidupan itu satu keutamaan di dalam hidup kita. Moga-moga dengan datangnya barakah itu datang juga bersamanya kebaikan dan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala kepada diri kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.